يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Yang dimuliakan Tuan Imam, berusaha pimpinan surau dan ahli kuasanya, tuan-tuan sidang jemaah muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Taala kepada kita, nikmat sihat ya, masa yang terluang yang dapat kita gunakan insya-Allah sebaik mungkin untuk kita mendapat dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kepastian, satu kemestian yang kita pasti lalui lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Pasti akan mati. Hari-hari kita mendengar berita kematian dan kita melihat. Jadi sepatutnya apa yang berlaku itu menjadi titik renungan kita lah insya-Allah bersama-sama sebab benda yang pasti akan berlaku. Ya. Mati itu mudah disebut, tapi apa kita sudah bersedia untuk menghadapi kematian? Cukuplah kata Nabi SAW, cukuplah mati itu sebagai satu memberikan wa'izah, pengajaran kepada kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukurlah pada Allah kerana atas nikmatnya dapat kita gunakan sebanyak mungkin insya-Allah untuk kita mencari sebanyak mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan kita isikan masing-masing dengan pengisian yang bermakna insya-Allah bagi hidup kita yang masih ada ini untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh insya-Allah ya, kefahaman yang benar tentang Islam ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, jadi pada malam ini insya-Allah ya kita sambung semulalah pengajian kita kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubah Al-Kabair. Kitab yang bicara tentang balasan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi kita masih bicarakan bab yang pertama berkaitan dengan azab ataupun siksaan kepada mereka yang meninggalkan solat. Yang meninggalkan solat. Al-babul awal fi uqubah tarikus solat. Bab yang pertama kita menyatakan uqubah ataupun siksaan kepada mereka yang meninggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Jadi kita insya-Allah dah berada di agak-agak di hujung lah tajuk ini insya-Allah. Lagi satu atau dua muka surat lagi insya-Allah, itu pun mungkin masa panjang tu ya, sebulan sekali. Lepas pun tak ada kan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dapat itu kita faham dan kita insya-Allah sabarkanlah, mudah-mudahan kita dapat amalkan insya-Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula 10 orang yang daripada umatku
dimurkai oleh Allah Ta'ala atas mereka itu pada hari kiamat. Dan disuruhkan bawah dengan mereka itu, dan disuruhkan bawa dengan mereka itu kepada api neraka. Padahal sungguhnya gugur daging muka mereka itu. Ya. Ini sambungan apa yang telah kita baca sebelum ini berkaitan dengan kesan ataupun perkara-perkara yang bersangkut paut dengan solat dan orang yang meninggalkan solat ini. Jadi banyaklah azab dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka yang meninggalkan sembahyang ini. Jadi kata Nabi SAW, apa yang kita sebut pada malam ini, ada 10 ya, golongan umat aku ini, kata Nabi, akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 golongan. Dan azab yang mereka dapat itu bukan kepalang, tak dapat kita gambarkanlah betapa azab mereka itu, hingga daging muka tergugur, jatuh sekeping-sekeping jatuh. Heret oleh para malaikat Allah. Allah perintahkan humbankan mereka itu ke dalam api neraka yang panas membakar, yang tak dapat kita nak gambarkanlah ya, betapa panasnya api neraka ini. Ya, yang disebut oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi dan riwayatnya, sanadnya, dia kata pasal hadis Nabi SAW, api neraka Jahannam itu telah dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 3000 tahun. 3000 tahun. 1000 tahun yang pertama api itu menjadi merah, ya? Merah semerah-merahnya. Lepas itu Allah Ta'ala bakar pula kali 1000 tahun yang kedua. Dibakar pula 1000 tahun yang kedua hingga jadi putih. Seputih-putihnya api neraka. Merah tukar jadi putih. Kemudian yang ketiga, 1000 tahun yang ketiga, jadi hitam. Jadi hitam pekat. Dan Nabi kata neraka itu sauda'un muzlimah, api yang hitam sehitam-hitamnya. Itulah api yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka yang melakukan dosa kepada Allah, apatah lagi yang kafir, ya, yang munafik, yang musyrik kepada Allah SWT, tentu mereka itu akan dihumbankan ke dalam api neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya Allah, sungguh orang kafir ini kita wajib i'tiqad, ya. Orang kafir tempatnya neraka. Sungguh orang-orang yang kafir daripada kalangan ahlul kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristian. Yang hari ini kita pun sedia maklum betapa mereka ini cuba untuk mengembangkan agama mereka itu dalam kalangan orang Islam. Nak muda kita dengan hujah-hujah yang reka-reka. Ya. Jadi kalau anak muda kita, kalau bang kita sendiri kalau tak ada ilmu, mungkin kita pun akan terpengaruh. Antara hujah mereka buat Kristian ini, siapa Nabi yang akan diturunkan di akhir zaman? Sedia maklum Nabi Isa putera Maryam. Mengapa tidak Nabi Muhammad, kata mereka? Mengapa Jesus? Mengapa Nabi Isa? Mereka boleh gunakan isu itu untuk mendatangkan kekeliruan kepada umat Islam. Ini yang kita bimbang lantaran tidak ada ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik wal musyrikin, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala apa agama mereka sekalipun, Hindu ke, Buddha ke, animisme ke, ya, apa jugalah, ya, pahaman-pahaman yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu kata Allah Taala fi nari jahannam, akan dihumbankan oleh Allah Taala ke dalam api neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekal mereka itu dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum
syarrul bariyah. Jadi orang kafir ni, sama ada orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang musyrikin ke, mereka ini syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi. Ya, sejahat makhluk. Begitu bencinya Allah Ta'ala pada orang yang kufur kepadanya. Telah diberi peringatan mereka kafir. Maka Yahudi dan Nasrani itu golongan yang sangat dimurkai oleh Allah, hingga disebut dalam surah Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antara jalan yang kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dihindari, si jalan yang dilalui oleh puak-puak al-maghdubi alaihim, siapa dia? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan juga jalan yang dilalui oleh puak-puak an-Nasara, waladdallin, al-dallin tu, sesat itu, an-Nasara, Kristian. Jadi orang kafir tentu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ada ilmu dalam soal ini, ya. Mereka pun hari ini kita perhatikan, cuba untuk mengembangkan ajaran mereka itu dalam kalangan umat Islam. Ya. Dan kalau kita rujuk kepada beberapa hadis Nabi, sangat menakutkan. Sangat menakutkan, tambah kita berada di akhir zaman ini. Yang ada riwayat mengatakan, ya, Nabi pernah menyebut, membayangkan bahawa betapa ramai umat Islam ni akan keluar agama ni macam, ya, anak panah yang keluar daripada busar. Tambah dunia hari ini, dunia, ya, internet hari ini, dengan WhatsApp-nya, dengan apa itu, Facebook, Twitter, apa lagi tu, yang kadang-kadang mengeluar kata-kata yang merosakkan akidah mereka sendiri. Dari kalangan orang Melayu Islam, ya, sebab tambah generasi Y hari ini kita bimbang sangat, generasi Y ni mengapa setiap benda mengapa Y, mengapa kita perlu solat, mengapa kita perlu puasa, bahaya ni. Itu Nabi mengatakan bahawa khairul qurun terbaik kurun aku. Nabi buat suatu pengisytiharan bahawa khairul kurun terbaik ialah kurun aku, kurni, kata Nabi. Kita kurun selepas itu, kurun yang hidup, ya, yang didiami oleh para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Kurun Nabi, kurun yang terbaik, walaupun mungkin zaman itu zaman serba sederhana, ya, sederhana segala hal lah. Tak ada elektrik pun, tak ada telefon apa, tak ada, ya. Tapi Nabi kata itu kurun terbaik. Sebab apa? Manusianya. Manusia zaman Nabi, manusia yang sami'na wa ata'na, dari perkalangan orang Islam. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Macam turun ayat yang Aisyah riwayat, kan, ya, bila turun ayat hijab dari surah An-Nur, juga surah Al-Ahzab, yang berkaitan dengan kewajipan muslimat ini memakai hijab, tutup aurat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, besoknya aku lihat wanita-wanita muslimah ni keluar dari rumah macam gagak-gagak yang keluar. Macam hari ini keluar, besok terus amal. Inilah generasi yang diterbiah oleh Nabi SAW. Tak ada banyak soal. Ya, jadi kita hari ini berhadapan dengan generasi yang banyak soal, banyak songih kadang-kadang pun. Ngapa sembahyang idak je ke? Ngapa kena sembahyang ustaz? Idak je sembahyangnya pun. Ngapa kena puasa ustaz? Macam ngapa kena keluar zakat? Mengapa? Ini sangat membimbangkan. Bahkan Allah Ta'ala beritahu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak soal. Jangan banyak tanya. Allah Ta'ala tak suka banyak qila wa qal, banyak bertanya ni. Sebab Islam dah datang dengan cukup jelas. Quran dah ada, hadis dah ada. Fahami betul-betul, amal je. Bila Allah Ta'ala telah turun satu ayat, itulah keputusan Allah.
Itulah hukum Allah yang kita mesti laksana. Kita kena faham yang kita kena laksana supaya kita terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab kalau kita tak faham betul-betul, kita mungkin akan mempertikaikan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang mengakibatkan akan rosaknya akidah kita. Rosak akidah, itulah kerosakan yang sangat dahsyat. Dia akan menimpa kepada seseorang yang walaupun dia mengaku dia Islam. Sebab Islam dan imannya tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut sebagai riddah, kemurtadan yang berlaku, yang akhirnya orang ini akan dihumbankan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka Allah selama-lamanya, wal'iyazubillah. Sebab yang mengaku umat Muhammad ni ramai. Ya. Yang mengaku umat Nabi ni ramai. Tapi yang Nabi akui cuma segelintir, tak ramai. Dan inilah antaranya kerana mereka banyak mempertikaikan ya, hukum hakam yang telah pun diputuskan oleh Allah dan Rasul. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh kepada mana-mana orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada lelaki atau orang perempuan, bila Allah dan Rasul telah putuskan satu keputusan, satu hukuman, dia nak mencari hukuman yang lain, pilihan yang lain, maka kata Allah Ta'ala, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat yang senyata-nyata. Ini jelas. Ya, sebagai satu panduan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita ni harus hidup di bawah lembayung wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan Quran dan hadis Nabi, kalau kita nak selamat. Nak selamat daripada azab api neraka Allah Ta'ala besok di akhirat yang tak ada siapa boleh tanggung. Tak ada siapa boleh tanggung. Orang kafir tu besok akan menyesal. Rubbama yawadul ladhina kafaru law kanu muslimin. Surah apa tu? Halaman ke-14 kan? Awal juga ke-14. Rubbama yawadul ladhina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir tu orang kata, alangkah baiknya kalau kami dulu di dunia orang Islam. Datang penyesalan yang tak sudah. Orang kafir besok dah Tuhan sebut dalam Quran betapa mereka akan datang menghadirkan rasa penyesalan yang tak sudah. Alangkah baiknya kalau dulu kami dunia sebagai orang Islam. Penyesalan dalam surah As-Sajdah yang selalu kita dengar tak imam baca subuh-subuh Jumaat tu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu tengok wahai Muhammad keadaan orang-orang yang bersalah, yang berdosa besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak berani nak angkat muka dah. Nakisu ru'usihim, tundukkan pandangan. Tak berani nak angkat muka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk setunduk-tunduknya. Dengan penuh rasa penyesalan, rasa bersalah, hingga mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah tengok azab-Mu ya Allah. Di hadapan kami, kita tengok azab Allah yang bakal mereka akan humban ke dalamnya. Wa sami'na, dan kami telah dengar ya Allah azab-Mu ini dulu kat dunia. Ulama-ulama dah cerita, nabi-nabi dah cerita dah. Tapi kami buat tak tahu, buat McDonald yang kata orang putih. Kata orang Lambo yang McDonald. Buat tak dengar, buat tak tahu je. Ngehen je. Ngadin rupiahnya. Maka mereka merayu kepada Allah. Farji'na, ya Allah tolonglah ya Allah. Tak merayu sungguh-sungguh.
Farji'na, tolonglah ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Farji'na, tolonglah kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan, kami berjanji ya Allah, kami nak beramal soleh. Inna muqinun, kami kini ya Allah dah jadi orang yang benar-benar yakin. Ini penyesalan yang tak berguna. Laku di hari kiamat. Pada dunia pun sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi tempat kembali dah. Bahkan bila mati ya habislah. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau mati kita pun habis amalan, tak boleh nak sembahyang dah. Tak pernah kita dengar orang pak lebar tu kalau dah mati mayat dalam kubur. Ada kita dengar Tok Imam mayat dalam kubur. Kita dengar lalu kat kubur, berjemaah dia ni. Amin dalam kubur ada. Ada dah. In qata'a amaluh, putus segala amalan. Tak boleh nak baca Quran dah. Tak boleh nak sembahyang dah. Tak boleh nak buat apa dah. Illa min salah, yang boleh bantu 3 aja. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah dia, wakaf-wakaf dia yang kalau ada, dia ada tanah banyak, dia sumbang untuk fisabilillah, buat madrasah, buat sekolah agama ke, buat hospital ke apa ke, yang baik-baik. Buat surau ke masjid, pengajian agama dan sebagainya. Ini sebagai sedekah jariah dia. Sumbangan-sumbangan dia yang dibagi untuk pembinaan masjid, RM5, RM10, itu akan membantu insya-Allah. Ya, walaupun RM1, RM2, itu akan membantu. Ya, tapi kalau RM1, RM2, dia menyesal kalau aku tengok, kalau aku tahu tentu aku bagi banyak. Tuan tunjuklah pahala RM2. Kalau bagi RM2,000, pahala RM2,000. Kalau pahala RM2, pahala RM2 lah. Kalau aku tahu, tentu aku akan sumbang seluruh hartaku. Penyesalan yang tak sudah. Sedekah jariah yang boleh membantu antaranya. Yang kedua, ilmin yumtafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Masuk kita ajar anak kita ngaji, anak kita semayang, itu ilmu. Jadi kalau bapa apa semayang, tidak ngajar apa? Bapa mengajar Quran tak reti mengajar macam mana? Bila anak nak ngaji, jangan duduk rumah saja. Apa yang cerodik, bodoh lagi senang katanya. Kalau cerodik payah, kalau bodoh senang, langgar apa benda katanya. Habislah. Itu celaka dan binasa. Nabi kata orang yang tak nak belajar ni, fatah dia celaka dia. Tahlik, mana dia celaka. Hancur binasa. Jadi ilmu yang bermanfaat, dapat bantu. Tuan-tuan guru yang mengajar, macam Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, alhamdulillah, dia sekarang dalam kubur sedang menerima saham-saham yang itu bernilai berupa pahala-pahala. Bila orang baca aja kitab Imam Nawawi, dapat pahala Imam Nawawi dalam kubur. Baca Ihya Ulumuddin Ghazali, dapat saham dalam kubur. Barakallah kan. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Azhar, Al-Hamka, tentu dibaca di pengajian, dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Besar pahala mereka itu. Imam Syafi'i besar pahalanya. Hari ini ada orang nak pertikaikan, tak relevan hari ini. Bapak dia. Kadang korang hancur macam setengah orang hari ni. Pertikaikan ilmu Imam Syafi'i, pertikaikan ilmu Imam Hanafi. Yang kau ilmu apa ada? Dia sombong, bodoh sombong orang kita setengah hari ni. Ngaji baru. Tak selamannya sudah mentikan ulama terdahulu. Inilah tanda-tanda akhir zaman yang Nabi sebut, wala ana akhirul hadhil ummah awwalaha. Umat terakhir mengutuk, melaknat, memandang remeh orang yang terdahulu.
Ini antara tanda-tanda kiamat. Atau dia pandai benar. Yang ketiganya Nabi kata waladin salihin yad'ulah, anak-anak meninggalkan anak yang soleh. Ya. Jadi mungkin ada seorang kata tak ada. Ya, kata tak ada ilmu nak ngajar pun tak ada. Anak lah. Kalau kahwin bila macam mana, apa anak macam mana pula? Kan? Jadi anak yang dapat mendoakan dia. Waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Tapi anak hari ni payah. Yang soleh hari ni. Hari ni Nabi sebut ada 3 penyakit berantai pada anak kita. Yang pertama kata Nabi, aqqa ummah wa jafa abah wa barra sadiqah. Ini 3 penyakit serangka anak-anak muda zaman sekarang. Zaman-zaman akan datang dalam kiamat. Macam kalau orang tua-tuanya pula lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, gout. Gitu. Ini penyakit budak-budak, anak remaja. Tambah dengan mak dia lawan. Aqqa ummah, dengan mak dia lawan. Dengan bapa, sedapat mungkin dia hindarkan diri. Dia tak berani nak datang dengan bapa dia. Kadang bapa muka depan, dia masuk itu belakang. Bahkan nak duit pun, dia minta oleh mak. Mak minta kat ayah duit. Kata mak minta kat ayah benar, dia tak berani. Tak berani dia. Minta mak jadi perantara. Tapi dengan kawan, sanggup berhabis. Dengan kawan barra sadiqah, sanggup berhabis dengan kawan. Tengok. Dengan mak bapak kadang-kadang dia pandang tak pandang dia hari ni. Dengan kawan bukan main. Inilah tanda-tanda yang sangat membimbangkan kita. Jadi, kalau dapat anak yang soleh yang mendoakan dia, Masya Allah. InsyaAllah kita bahagia dalam kubur lah, dapat bantuan. Tak kali anak tu doa, Rabbi ghafirli warhamni, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, mak bapak aku. Dia angkat tangan doa. InsyaAllah kita dalam kubur yang sudah meninggal dunia akan dapat bahagian insyaAllah. Jadi tak ada siapa yang tak ke neraka Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Hingga orang kafir pun tak akan syurga, tak nak syurga kan. Dewi Arumugam lagu apa? Andai kau pergi dulu sebelum aku, tunggu aku pintu syurga. Dewi Arumugam tu. Kalau dia kafir memang confirm neraka lah. Iyaknya kafir. Tak kira lah Yahudi ke, Nasrani ke, kafir, neraka. Janji Allah, sebab surga neraka ni Allah Ta'ala yang punya. Dia yang letakkan siapa yang dia kendaki situ. Yang kufur neraka lah, yang beriman syurga insyaAllah. Kan? Orang nak syurga. Kalau kita tengok cerita dulu kan, Gurindam Jiwa, Nordin Ahmad dengan betul Pak Umar tak kenyanyi lagu tu. Kalau Tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau Tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Pintu syurga je ke? Tak ada siapa neraka pun. Semua hendak syurga, tak nak neraka. Tapi hakikatnya ramai yang besok akan neraka Allah Subhanahu wa taala, antara 10 orang ni kata Nabi SAW. Jadi siapa dia? Yang akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama kata Nabi SAW, telah ditanya oleh seorang sahabat, maka sembah seorang sahabat, apa jua amal mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka diseksa sebegitu dahsyat hingga dihumbankan ke api neraka. Maka maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
iaitu seorang yang sudah lampau umurnya 40 tahun, maka ia berzina. Ini yang pertama. Ya, orang yang berzina. Yang muhsan, yang sudah kahwin, yang sudah lanjut umur, berzina. Jadi confirm akan dihumbankan oleh Allah ke dalam api neraka kalau dia tidak bertaubat. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, seorang yang sudah lanjut umur, yang sudah kahwin tu, pernah menikmati perkahwinan, tiba-tiba dia berzina, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Umur dah 40 tahun lebih. 40 ni dia kira border. Kalau dah 40 tahun tak nak berubah itu, teruklah. Dia 40 tahun dia kata umur sempadan. Jadi kalau 40 tahun, kata Imam Syafi'i, kalau siapa dah 40 tahun, surau pun tak nampak, masjid pun tak nampak, yang dia nampak karaoke je nampaknya. Nampaknya hiburan je nampaknya. Masjid surau tak nampak, ngajian tak nampak, 40 tahun lebih. Maka lafazkanlah 4 kali takbir untuk orang itu. Sebab dia sudah mati sebelum dia mati. Sebab dia dah mati sebelum dia mati. 40 tahun. Ya. Kailah kalau jenis yang bukan Islam tu lain. Dia tak tahu. Dia ada yang macam Abu Quhafah, bapa Abu Bakar tu, lanjut usia dia Islam. Tapi kita hidup masyarakat Islam, tiba-tiba tak nak berubah. Ya. Seperti kadang-kadang saya pergi semayang di Jalan Intan. Waktu Zuhur dah masuk, ada yang pergi. Bukan nak semayang, masuk jamban je. Dah kencing berak, keluar. Jadi, lambai je mungkin. Allah, tak ada rasa malu. Ya? Tak ada rasa malu. Orang dah tua dah. Inilah, ya. Jadi 40 tahun disebut di sini, ya. Itu sepadan umur, sepadan masa. Jadi kalau dah 40 mana dah lanjut umur, berzina, itu tanda di neraka lah tu. Itu dalam Islam, orang yang sudah berkahwin, yang sudah muhsan berzina, hukumannya rejam sampai mati. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran tak jumpa ayat ni. Buka Quran kita tak jumpa ayat Ar-Rajam itu, tak ada. Ayat ini telah dimansuhkan. Hukum berjalan. Hukum berjalan sampai hari kiamat. Ya. Tapi ayat tak ada. Itu masalah berkaitan hukum nasih wal mansukh. Ayat yang ada, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini yang sebelum berkahwin. Orang perempuan dan lelaki yang berzina dan kadang mereka belum berkahwin, ghairul muhsan, belum berkahwin, kalau mereka itu berzina, fajliduhum, hendaklah kamu sebat mereka itu mi'ata jaldah, 100 kali sebatan. Ini hukum Allah Subhanahu taala, surah An-Nur ayat 2 tu. Jadi orang yang dah kahwin berzina rejam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Orang lelaki dan perempuan yang sudah syekh, yang sudah lanjut umur, sudah berkahwin, dia berzina, maka hendaklah direjam sampai dia mati. Hukum daripada Allah. Ya, ini hukum daripada Allah. Jangan ada tersedik dalam hati mana-mana orang Islam yang tak mempertikaikan hukum ini. Jangan ada. Kalau kita rasa tak mampu, kita ngakulah, ya Allah, kami mengaku kelemahan kami, tak mampu nak melaksanakan hukum kamu, ya Allah. Dan kami tak tahu hukum yang terbaik, ya Allah, tapi kami tak mampu, ya Allah, kami lemah, ya Allah, beri kami kekuatan. Gitu cara dia. Bukan tiba-tiba melenting, mana boleh. Apa kata Amerika?
Apa kata orang Cina? Kita kena usaha ke arah ini hukum Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kalau kamu beriman dengan Allah hari kemudian. Kita kena usaha untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala tersebut. Jadi kita mengaku kelemahan kita. Jangan tiba-tiba kita kata, keluar pula kata-kata yang sampai menghina hukum. Wal'iyazbillah. Rosak akidah kita. Rosak akidah. Bila rosak akidah, batal Islam. Bila batal Islam, sembahyang sah ke? Kalau keluar kata-kata menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan dakwaan dia masih Islam, sebenarnya dia tak out si Allah Subhanahu Wa Taala. Rujuk kita misalkan hadis itu. Mesti ke hadis jilid yang pertama, tajuk-tajuk hujung tu, wajib menjaga iman dan Islam jangan sampai rosak. Dibawa contoh ucapan yang boleh membawa kepada batalnya asyhadatain. Hukum Islam, hukum lapuk. Contoh kata-kata. Boleh buka, rujuk kitab itu. Yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ihsan Jabatan Menteri. Kalau yang pada saya tu ditandatangani oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai menteri ketika itu. Tak boleh. Maknanya kalau kita tak mampu, kita mengaku kelemahan kita. Jangan sekali-kali kita nak kata hukum Allah Ta'ala tak sesuai. Siapa kita nak menilai hukum Allah? Allah pencipta kita. Kita sebagai hamba je. Hamba dengan tuan kita pun tak nak petikan. Ada orang kota kilang katakan, dia nak petikan bos dia ada. Kata bos, nampak itu pintu besar? Nampak itu pintu besar? Nampak bos, get out. Dia pun ambil, ini gaji terakhir awak. Dia ambil gaji, dia baling kat muka anda. Itu dengan manusia yang tak ada apa kuasa pun. Tak ada apa manusia ni pun. Tapi begitu kita takut. Ini dengan Allah, Rabbun Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhan manusia, sembahan manusia, Raja pemilik manusia. Tiba-tiba kita nak mempertikaikan apa yang telah diturunkan oleh dalam kitab yang maha suci, Al-Quranul Karim. Iman kita boleh rosak, wal'iyazbillah. Jadi disebut di sini, makna antara orang yang akan dijanjikan azab pada itu, orang yang berzina. Dalam keadaan dia sudah lanjut usia. Tambah dah kahwin. Mengapa hukum mati pada orang dah kahwin berzina ni? Sebab dia dah dapat benda yang halal. Ya, patutnya dia tak berzina dah. Sepatutnya. Itu Nabi kata, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dini." Bila berkahwin seorang itu, maka sempurnalah separuh agamanya. "Falyattaqillah fi nisfil baqi." Hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lagi. Sebahagian yang satu lagi. Baru dah sempurna dah. Bertakwa untuk sebahagian yang lain. Untuk lengkapkan agama. Maksudnya kahwin ni satu cara untuk proses untuk melengkapkan agama. Dan bila dah kahwin, satu pandangan mata patut kita dapat kawal dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau katakan berjalan-jalan bekas lasir, katakan, bekas lasir kan. Tengok, lawanya. Udah, ngetor badan. Tangguhkan dulu nak beli bawang ladih. Tak mutu balik Iqamah. Oh, maknya tadi teman tengok lawa penuh. Oh, lain macam teman. Jomlah kita, katanya. Sebab pernah berlaku pada Nabi sendiri. Nabi ni bashar, manusia biasa. Nabi manusia bashar. Basharun mislukum. Yang kita juga. Mungkin Tuhan nak tunjuk syariat. Mandakan berkahwin ni dapat memelihara syahwat kita. Nabi lalu dengan para sahabat.
Lepas tu Nabi balik. Lepas tu basah. Bila Nabi balik pergi masjid, ada basah pada badan Nabi. Sahabat tanya, apa ni ya Rasulullah? Aku baru mandi. Ada sahih ni. Jangan kata, oh Nabi kuat asyik. Jangan. Sebab Nabi ni seorang yang nak tunjuk pada umat. Kalau kamu jalan, jumpa perempuan yang menaikkan syahwat kamu, balik pada bini kamu. Tu halal kata kahwin ni, dapat menjaga agama. Jadi Nabi kata, aku mandi. Jadi masa aku bersama dengan kamu, lalu seorang perempuan, aku terpandang perempuan tersebut hingga naik nafsuku. Aku mendatangi isteriku. Tengok. Aku mendatangi. Mana isteri jangan banyak songih pula lah. Bila suami tu apa? Nyendin tu faham aja dah. Bila suami lain macam apa tu, isteri kena faham. Jangan pula, abang ni. Itu. Jangan. Dia orang tu dia marah tu. Jadi, aku mendadak isteri aku, lepas tu aku mandi. Tangkap balik. Aku ni basyarun mislukum. Aku ni manusia macam kamu juga. Tu kahwin ni dapat menjaga agama. Itu orang yang bujang, dia hanya disebat. Kalau dia berzina sebab dia tak ada apa, tak kahwin. Nafsu nak ditempiah ke mana? Kalau tidak, bila ayuh lah kot. Kan? Itu haram. Dalam anak-anak muda hari ni, ada hadis menyebutkan mana anak-anak muda yang katakan mengeluarkan mani dengan tangan dia sendiri, itu dosa besar. Hingga Nabi kata ada 7 golongan yang akan mendapat laknat Allah di akhirat. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Antaranya ialah mereka yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Onani itu. Dan ada ulama bahas. Antara mazhab bahas. Hanafi kata kalau sekiranya keadaan nafsu dia sudah mendesak sangat, kalau dia tak buat macam itu, dia mungkin akan berzina, maka dipanggil darurat dan dia diharuskan. Ini ulama mazhab berbincang soal ini. Apa dunia hari ini? Tengok TV, ada tengok Olimpik, meneropi Olimpik. Allah, acara di balapan meneropinya. Udah menang tu betul close pendor dia. Tengok kita apa ya Allah, korban tu turun naik korban. Yang belum kahwin. Tapi sudah kahwin, isteri. Bahkan Islam benar kan, kalau kata suami itu kuat sangat nafsunya, isterinya faham kan, isterinya faham suami dia kuat nafsu. Okey, berjalan. Tapi labang, dia ngamuk juga orang sini ni. Sebab apa masalah ni hukum. Dia tahu suami dia macam itu, okey, benar kan. Mungkin mereka awal tu marah lah. Tapi lama-kelamaan, ada masalah. Tidak man. Dia mula-mula aja. Dia mula-mula, tapi lama-lama orang rasa manisnya tu. Manis madunya tu. Tahu dah rasa, manisnya. Kan? Islam ni sudah cukup cantik. Kan? Cantik. Sebab untuk mengawal tadi, mengelakkan daripada benda-benda yang mungkar. Zina ni satu dosa sangat besar. Apakah seorang perempuan sanggup tengok suami dia itu simpan perempuan, berzina, melanggar pelacur dan sebagainya? Dosa besar. Dan dia boleh dikira ada saham di situ. Jadi bila dia menghalang, maknanya suami dia tak kawan nafsu, tak kawan dah. Mungkin dia cari perempuan simpanan dan sebagainya, duit banyak. Maka hingga suami terlibat dengan perzinaan, puan mungkin terlibat dengan ada saham situ. Yazubillah.
Ya. Jadi yang pertama ni kata Nabi SAW, orang yang sudah umurnya 40 dan sudah lanjut usia berzina. Ya. Zina satu dosa besar hingga letakkan di bawah peruntukan hudud, kan? Peruntukan hudud. Yang sudah kahwin sebab direjam sampai mati hingga mati disebab direjam, ya. Kemudian kalau yang belum kahwin disebab 100 rotan. Jilid ni bukanlah sebab macam sebab hospital. Sebab di penjara tu. Dia fajlidu ni maknanya kita sebat tak kulit aja. Fajlidu maknanya sebat kat kulit, tak sampai ke dalam pun. Dia tak kena buka baju. Tapi masalah sebab dia buat di wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Buat di khalayak ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, datanglah ramai-ramai pada pukul 3 petang ini. Kita akan menyaksikan hukuman sebat kepada penzina di pekarangan Masjid Sultan Adalan Shah. Datang jangan tak datang, datang jangan tak datang katanya. Jadi orang tengok malu. Benda tu. Anak sapi malu. Tapi hukum. Dan mudah-mudahan bila dia dah kena itu, Allah Ta'ala terima taubat dia. Jadi ini satu dosa yang sangat besar. Ya. Dosa yang boleh mewajibkan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya iaitu imam yang dusta. Yang kedua, imam yang dusta. Imam yang khianat, yang dusta. Ya, pemimpin yang khianat, pemimpin yang dusta. Sabit dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wahwa ghashul lahum illa harramahullahu al-jannah. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Ma min wali, mana-mana imam, mana-mana pemimpin yang diberikan amanah untuk mengurus hal ehwal orang Islam. Min walin yali ra'iyatan, mana rakyat daripada kalangan orang Islam, fayamut, tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Mati ni bila datang tiba-tiba. Ya, kadang-kadang tengah tengok gusti mati. Ini gini udah ciam terus habis. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tiba-tiba dia mati. Wa huwa ghashul lahum, dalam keadaan dia ghash, menipu rakyat. Menyelewengkan hak rakyat. Ghash. Ghash ni maknanya lebih pada menyeleweng, rasuah, menipu, itu ghash. Sebab Nabi disebut satu perkataan cukup jamek, ya, cukup menyeluruh. Itu macam Nabi kata, Nabi pergi satu pasar, ya. Pergi Nabi ronda di pasar Madinah tu. Jadi dekat dengan Nabi dekat dengan satu peniaga yang sedang menjual buah-buah kurma dalam karung. Nabi pun seluk satu karung. Seluk, Nabi dapati di bawah tu basah. Nabi kata, "Mahadha, apa ini?" Jadi jaga ni kata, "Ya Rasulullah, semalam hujan. Aku jemur kurma aku ni. Aku jemur kurma, hujan turun. Jadi sebahagian kurma aku ni basah. Jadi kalau aku tak rugilah. Jadi aku letak yang basah di bawah. Aku letak yang basah tu di bawah, yang elok tu di atas. Buat untuk mengelirukan pembeli, customer. Saya berubah muka Nabi SAW. Merah padam muka Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, "Man ghashana falaysa minna." Siapa yang menipu macam ini, khianat macam ini, bukan umat aku. Bukan umat aku. Ya Zubillah. Dia korang jual royan macam mana pula? Royan dia tahu dah, nampak lubang ulat tu ada. Dia pun ambil tanah tampar. Macam pasal buat je ustaznya. Zaman-zaman dulu tak ada lah kan. Kita budak-budak. Itu budaya orang dulu macam tu lah. Mas jatuh macam royan tu, memang ada lubang ulat tu ada. Kita ambil tanah tampar. Kita ambil lidi tu, cik.
Yalah. Tipu lah tu. Oh. Doyan dia tahu mangkuk tak mangkuk. Elok je katanya. Dia tahu dah. Tahu doyan ujung-ujung ni memang doyan mangkuk lah tu. Biasanya. Kalau kata ni cakap tak apa elok ni. Tak tahulah sebab dia dalam. Kalau cik tak beli. Tak nak. Saya tak tanggungjawab lah. Apalah. Ini elok. Kuning. Kucing tidur katanya. Habis. Allah Mustangking lagi katanya. Beli-beli sampai Kuala Lumpur bela-bela, apa atas mangkuk semua. Oh, duit kita dapat apa? Dah lah hari ni pakai kilo kan. Timbang sekilo RM8. Kawan seseorang beli sekilo RM17 di Manjung. Biji RM37 dapat 9 ulah. Apa lah? Kena beli lah Ustaz, anak ndak katanya. Biji dia beli RM37, sekilo RM17. Belah-belah ada 9 ulah isinya. 9 ulah isi. RM37. Sebelah berapa? Balik pada hadis tadi maknanya. Jadi kalau ghash ni satu kata aja cukup. Mana jamek. Menyeluruh maknanya tu. Ya, jadi mana-mana pemimpin, imam yang macam itu. Termasuk mak bapak ni pemimpinnya bapak. Sebagai ketua mereka dia pemimpin imam. Dan nipu anak-anak. Hai, bahaya tu. Ya. Jadi balik pada mimpi tadi kata Nabi wa huwa ghashul lahum, melainkan dia menipu rakyat tadi ni, ya. Illa melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam haramallahu jannah, Allah haramkan syurga baginya. Ya, Allah haramkan syurga baginya. Memang sonok jadi pemimpin. Bukan rakyat tak? Ni, bukan rakyat. Oi, senang. Jadi menteri. Berapa alam menteri sekarang? Tu, Jamal Khibah Harun tu kawan saya tu sama sekolah dulu. Di Akademi Islam sekali, dia syariah. Dia ambil tarbiyah, pendidikan Islam. Dan dia masuk kagat. Akhir tu. Ada menteri tu dia. Dia begini lah rupiahnya pun. Tak apa lah itu, dunia tak esah. Rezeki kan. Allah Ta'ala. Pendapatan dia sebulan mungkin hampir berapa dekat 55,000 saya allowance kan. Betul man? Dia ke menteri? Tiba menteri apa? Lagi sikit. Hai, tengok moncoh. Tapi dia punya tanggungjawab itu. So, implikasinya berat di akhirat. Antara syurga neraka je tu. Itu Umar Al-Khattab. Antara wasiat sebelum dia meninggal dunia. Tolong pastikan tidak ada lagi keturunan Al-Khattab yang menjawat jawatan ini. Selain Umar bin Al-Khattab. Saya bilangkan Umar. Tolong pastikan. Tak ada lagi keturunan Umar yang menjawat jawatan ini. Biar aku seorang saja yang akan bertanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melihat kepimpinan satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, Khulafaur Rasyidin berjaya dalam pemerintahan. Umar bin Aziz berjaya. Disebut dalam sejarah dikatakan bahawa kana afqaruhum khalifatuhum. Orang yang paling fakir, yang paling miskin zaman itu adalah khalifah mereka. Biar rakyat senang, walau pemimpin susah tak apa. Inilah yang yang diasuh, yang diterbiah oleh Islam dulu. Sebab ni pandang di akhirat sana. Sebab imam yang adil akan berada di bawah naungan arasy Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Yang pertama Nabi letak imam yang adil. Ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Di waktu tak ada naungan lain daripada itu. Yang pertama sekali, ranking pertama, imam yang adil. Imam yang melaksanakan segala titah perintah Allah dan
laksanakan untuk rakyat dia dengan penuh keadilan, penuh amanah dan sebagainya. Walaupun dia kemungkinan orang kata dia bodoh, dia tak kisahlah. Asalkan dia mendulukan rakyat daripada diri dia sendiri. Cukup amanah. Macam Umar bin Aziz, satu kisah yang masyhur, dia nak bincang keluarga dengan anak dia. Sedangkan lilin istana masih ada lagi. Dia pun bila panggil anak dia, anak tolong padam ke lilin istana ni, ambil lilin kita. Kenapa? Ayah, itu negara punya. Ini aku nak bincang kamu, bincang family, keluarga, antara aku dengan kamu. Dan begitu amanahnya Umar bin Abdul Aziz dan digelar sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Jadi imam yang adil ini memang diberikan kedudukan begitu tinggi di sisi Allah SWT. Dikala apa? Dikala manusia, kata Nabi, masa itu kita berhimpun di padang mahsyar, bayangkan. Kita besok akan dihimpunkan di padang mahsyar selama 40 tahun menunggu bicara tu, bukan bicara lagi. Menunggu bicara 40 tahun. La yakuluna wa la yashrabun, tak makan, tak minum. Kita akan dihimpunkan di padang mahsyar seluruh manusia ini. Keadaannya uratan hufatan. Kita bertelanjang bulat, tak ada kasut pun tak ada. Itu keadaan kita. Hingga kata Aisyah, Ar-rijal wan nisa ya Rasulullah. Semua laki-laki dan perempuan ya Rasulullah. Kata Nabi, ya na'am. Semua laki-laki dan perempuan. Wa saw'ata, kata Aisyah. Malunya ya Rasulullah. Malulah. Di mana seorang tengok yang orang lain punya. Itu fikiran manusia. Jadi Nabi kata, ya Aisyah, tak ada apa nak malu. Kedahsyatan hari itu tak memungkinkan seseorang akan mendelin orang lain. Masing-masing mendongak kepalanya ke langit, mengharap rahmat daripada Allah. Menunggu saat bicara 40 tahun. La yakulun wa la yashrabun. Mereka tak makan, mereka tak minum. Itulah keadaan kita besok di padang mahsyar. Tapi ada orang yang dikecualikan oleh Allah pada hari itu. Yang pertama kata Nabi, imam yang adil. Imam yang adil. Ya, dan ada 6 lagi lah. Dan insya-Allah mungkin kita akan bicarakan pada hari yang lain insya-Allah. Jadi kita berhenti kat ini. Yang kedua ialah imam yang dusta yang akan mendapat azab yang pedih besok daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan dihumbankan ke api neraka Allah hinggakan daging-daging muka mereka akan jatuh, ya. Jatuh berkeping-keping jatuh hingga habis, diheret oleh para malaikat, dihumbankan ke api neraka Allah Subhanahu wa taala penuh keazaban. Ya. Cukuplah untuk ini, untuk malam ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Ada persoalan ke?